Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vanakkam, Tashahau dan salam sejahtera. Nama saya Izan Syahiran bin Roslan, ISMP, Kesusasteraan Melayu, semester 4 memegang nombor kad matrik di 2018-108-2362, di mana pada hari ini kami kumpulan 8 akan membentangkan sesi pembentangan untuk tugasan yang kedua, di mana bagi subjek teks kanun Melayu di bawah selenggaraan Profesor Madya Dr. Norazima binti Zakaria. Buku teks kanun Melayu ini mengandungi kanun yang bermaksud teks sejarah Melayu yang dijadikan sebagai rujukan ataupun model kepada penulisan genre annal dan juga salah sila. Dan teks kanun ini sudah semestinya dianggap sebagai teks yang sahih. Dan penghasilan buku ini dihasilkan tidak lain dan tidak bukan, kita pun sudah kenal dengan pensyarakanan kita sendiri, iaitu Profesor Madya Dr. Norazima binti Zakaria, pensyarakanan dari Jabatan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dengan penghasilan buku teks kanun Melayu ini, para pengguna tidak kiralah dari segi penyelidik, pelajar ataupun sesiapa pun, mana-mana pihak yang menggunakan buku ini dapat dikembangkan ataupun diguna pakai dengan baik, kerana isi kandungan dalam buku ini adalah sangat baik berdasarkan hasil rujukan teks kanun itu sendiri. Okey, baiklah. Dalam buku teks kanun Melayu ini, di atas penghasilan Profesor Madya Dr. Norazima ini, terbahagi kepada 6 bab yang ada di dalam buku ini, di mana bab yang pertama ianya kepengarangan sastra Melayu tradisi, bab kedua sejarah Melayu sebagai kanun dan genre sintesis, bab yang ketiga gaya penulisan hikayat Melayu, bab yang keempat ruang lingkup penulisan, bab yang kelima kepengarangan hikayat Melayu, dan bab yang terakhir iaitu nilai sebuah genre adab, di mana selepas Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Vanessa Anekapan. Pada hari ini saya akan membentangkan refleksi saya berkaitan dengan bab 1, iaitu kepengarangan sastra Melayu tradisi. Pertama sekali, apa yang saya perolehi dalam bab ini, terdapat banyak konsep yang diketengahkan. Antaranya konsep pertama adalah dagang, yang bermaksud peranan pencerita yang terbagi kepada dua, iaitu dagang dan dalang. Dagang adalah pencerita yang menghasilkan karya yang memberi faedah serta dapat mengawal sistem tulisannya, manakala dalang adalah menghasilkan karya yang bersifat melalaikan pendengar. Seterusnya, saya juga mempelajari konsep kanon, yang bermaksud kanon ialah teks yang berada di tengah-tengah sistem sastra Melayu dianggap sebagai model kepada penulisan-penulisan di luar sana. Saya juga telah memahami konsep parodi, yang bermaksud meniru secara mengejek teks lain melalui sindiran atau menemplate. Selain itu, saya turut memahami atau mempelajari konsep pastiche, yang bermaksud kita mengulang semula episod, plot, motif atau tema teks kanon selain memahami konsep sintesis, yang bermaksud kesatuan atau timbal balik pengaruh Hindu Islam. Dalam bab ini, aspek yang dititik beratkan adalah konsep kepengarangan Melayu tradisional, di mana mereka berperanan sebagai penyalin dan penterjemah kerana boleh menyesuaikan sesebuah karya asli kepada karya yang lebih menarik. Saya turut mempelajari sesuatu bahawa sastra tradisi mempunyai sistem tersendiri, iaitu penghasilan karya oleh pengarang Melayu tradisional mempunyai 3 kategori sfera mengikut hierarki, iaitu pada kedudukan yang atas sekali terletaknya sfera rohani, yang kedua adalah sfera faedah, dan yang bawah sekali adalah sfera keindahan. Konsep
Baiklah, saya akan mengulas sedikit tentang bab 2. Hikayat Melayu ni berada di dalam ruang lingkup sfera berfaedah, iaitu sfera yang berada di tengah-tengah kedudukan sfera indah dan juga sfera rohani. Sebagai sebuah teks yang menyampaikan cerita-cerita yang berfaedah dan mempunyai unsur mengingati, mengulangi, meniru dan mematutkan haruslah berada di dalam teks ini. Kemudian, dalam teks ini juga terdapat legitimasi keturunan dan mitos keturunan yang telah membincangkan tentang monumen budaya yang mengumpul timbunan khazanah, ilmu adalah milik leluhur nenek moyang dan juga orang-orang Melayu. Bab ini juga mengulas tentang peranan dalam perjanjian rakyat dan raja. Dalam hikayat Melayu juga terdapat satu wahdat di dalamnya, iaitu merupakan satu bentuk perjanjian antara raja dan rakyat. Wahdat ini berlaku antara Demang Lebar, Daun dan juga rakyat serta Seri Tribuana yang mewakili golongan raja di dalam teks sejarah Melayu. Bab 2 juga menceritakan tentang persoalan percintaan yang tidak berlebih-lebihan yang dipaparkan dalam teks ini. Kerana teks hikayat Melayu ni merupakan sebuah dokumen politik yang bersifat serius. Paparan cerita juga menjurus kepada pergolakan sosio-ekonomi. Dapat dilihat dagang yang mengarang cerita ini bersifat serius dan menyebabkan persoalan percintaan yang diceritakan menarik dan penuh dengan konflik. Oleh itu, sebagai kesimpulan bab 2 ni kita dapat lihat hikayat Melayu di dalamnya banyak terlihat keagungan dan kebesaran kerajaan Melaka sebagai kuasa terbesar yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan negeri-negeri luar seperti China, Siam, Majapahit dan lain-lain. Tambahan pula di dalamnya juga turut menceritakan tentang sistem sosial masyarakat, kebudayaan dan keagamaan. Gabungan antara realiti dan fantasi dalam hikayat ini menjadi hikayat Melayu sebagai sebuah genre sintesis yang baik dan perlu dicontohi. Dalam bab 3, gaya penulisan hikayat Melayu adalah sebagai teks kanun atau cermin sejarah Melayu yang berada di ruang lingkup faedah atau manfaat, iaitu penuh dengan unsur-unsur pengajaran, hikmah atau erti didaktik yang tersembunyi di dalam sesuatu peristiwa atau kejadian. Sejarah Melayu ini telah dianggap sebagai sebuah kitab Melayu yang harus dikaji dan ditatap oleh setiap pelajar atau orang-orang yang menaruh minat dalam pengajian Melayu. Samad Ahmad juga berpendapat bahawa dengan tiada syak lagi bahawa di antara perpustakaan lama Melayu, buku sejarah Melayu iaitu Sulalatus Salatin inilah yang terpenting dan tertinggi mutunya. Pengarang hikayat Melayu perlu bijak dalam memilih ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan ayat dan gaya bahasa yang tertentu dalam mewarnai teksnya. Pemilihan ayat yang baik dan bahasanya bersifat langsung bersengaja ini dilihat dapat memberi kesan tertentu kepada tujuan kepengarangan itu sendiri dan peranan pengarang sebagai dagang. Pemberian ini penting di dalam sesuatu keadaan seperti dalam upacara, adat istiadat istana dan situasi yang bersifat formal. Secara umum, tradisi adat bermaksud karya-karya yang memberikan panduan tentang tingkah laku dan moral manusia, akhlak murni yang disampaikan melalui cerita-cerita nasihat dan teladan. Model penulisan teks hikayat Melayu banyak berpandukan kepada model penulisan sejarah Melayu yang dijadikan sebagai bahan didaktik, hiburan, pengajaran
dan cerminan kepada masyarakat. Dalam hikayat Melayu, pengulangan motif dan tema ini juga amat penting di mana berdasarkan idea-idea daripada kitab dan Al-Quran. Pengulangan episod, motif dan tema-tema ini adalah diulang hanya bagi isi-isi yang penting sahaja bagi memberikan penekanan. Bab 4 ini mengulas tentang ruang lingkup penulisan sastra sejarah yang dirakam ditulis bagi meriwayatkan susur galur keturunan raja merujuk kepada sejarah Melayu. Plot sastra sejarah ini bersifat kronologi, iaitu ada permulaan, pertengahan, kemuncak dan juga klimaks. Okey, baiklah. Di dalam buku ini, antara beberapa persoalan atau motif mengikut sudut pandangan hikayat Melayu adalah persoalan tentang maruah dan menuntut semula hak, persoalan daulat dan kebenaran mitos setempat, kedudukan kuasa mempengaruhi cerita dan siapa penaung hikayat Melayu, bagaimana hikayat Melayu diterima. Okey. Faktor-faktor penariknya pula ialah bersifat kolektif. Status pengarang ketika itu tidak penting kerana mereka merujuk kepada karya terdahulu. Tema dalam hikayat Melayu ini adalah berunsurkan tema politik. Kewajaran tema politik ini dipilih terutamanya daripada aspek susur galur keturunan raja kecil, pergolakan politik kedua-dua orang anaknya iaitu Sultan Muhammad dan Raja Buang dan pergaduhan antara Bugis dengan Siak. Sehinggalah kepada kisah Raja Al-Akil adalah disebabkan faktor pengarang merasakan wujudnya pemerintah iaitu Raja Buang. Saya akan meneruskan ulasan bagi bab 5 iaitu kepengarangan hikayat Melayu. Menerusi bab 5 ini, penulis menyatakan bahawa pengarang dibina oleh konteks sosialnya. Konteks sosial di sini bertitik tolak daripada teori sosiologi yang melihat sastra sebagai produk sesuatu budaya. Hal ini kerana melalui beberapa penentuan sosial, kita juga dapat melihat beberapa faktor persekitaran atau konteks yang mempengaruhi sesebuah karya. Antaranya ialah berkenaan dengan kuasa feudal sebelum dan selepas penjajahan. Yang mana sebelum penjajahan, raja yang berhak dan berkuasa dalam menentukan nasib dan hala tuju rakyatnya. Namun sebaliknya berlaku apabila penjajahan telah berlaku di sesebuah negeri atau negara di mana nasib raja bergantung kepada penjajah. Para pembesar seperti Bendahara, Temenggung dan Laksmana digambarkan mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa dan sastra serta turut membantu tugas-tugas penjangga. Menerusi bab ini, maka dapat disimpulkan bahawa rujukan kepada karya kanon dapat meletakkan kembali jati diri Melayu dan menarik semula ikatan antara raja dan rakyat. Teks hikayat Melayu juga merupakan sebuah teks yang masih lagi berada dalam konversi masyarakatnya kerana beberapa perkara yang telah dibincangkan menerusi bab ini. Di mana bab 6 ini diberi tajuk nilai sebuah genre adab. Dalam bab ini, apa yang kita boleh lihat ianya lebih menyentuh dan meletakkan peranan pengarang itu sebagai dagang yang akan menghasilkan karya yang dihasilkan sebagai sebuah teks yang berfaedah. Seperti yang kita tahu pada waktu itu, pengarang terbahagi kepada dua, iaitu pengarang dagang dan juga dalang. Cuma dalam konteks penulisan hikayat Melayu ini, sudah semestinya hikayat Melayu
Melayu ini lebih kepada sejarah kesusastraan Melayu tradisional yang lebih kepada konteks yang bermanfaat dan berfaedah. Jadi ianya lebih kepada peranan pengarang dagang. Jadi sebenarnya pengarang ini akan menampilkan sebuah gaya bahasa yang kering emosi. Baiklah, dalam konteks ini, gaya bahasa kering emosi adalah gaya bahasa yang digunakan dalam hasil penulisan yang tidak berlebih-lebihan atau melampau di mana ianya tidak mempengaruhi emosi ataupun perasaan para pembaca semasa membaca karya yang dihasilkan. Hal ini kerana penghasilan karya yang dihasilkan oleh pengarang dagang itu sendiri lebih kepada penghasilan teks yang bermanfaat dan lebih berfaedah seperti yang saya katakan tadilah. Okey, dalam teks hikayat Melayu, pengarang mengulang semula teks kanun itu menggunakan pengulangan yang berbentuk pastiche. Apa itu pastiche? Jadi pastiche ini adalah konsep dalam pendekatan yang digunakan oleh pengarang untuk mengulang semula dari segi meniru motif, tema, plot, episod, jalan penceritaan, pengajaran dan lain-lain sumber sebagai teks kanun itu sendiri. Kesimpulan bagi pembentangan kami pada hari ini adalah di mana hikayat Melayu yang menjadi cerminan kepada teks kanun juga dan karya-karya sastra yang terlibat. Karya-karya sastra bukan sahaja menjadi dokumen masyarakat tetapi turut menjadi cermin kepada cermin. Mengikut kefahaman pengkaji, sejarah Melayu dilihat sebagai teks yang memberi jaminan kepada kesahihan kebenaran. Peranan pengarang adalah sebagai dagang yang mengulang kembali teks kanun, iaitu sejarah Melayu bagi menghasilkan hikayat Melayu yang mempunyai fungsi tertentu. Oleh itu, teks kanun Melayu ini harus dibaca dan difahami oleh masyarakat, terutamanya generasi muda di luar sana supaya konsep kanun dan cermin kepada cermin ini dapat mengukuhkan kefahaman mereka tentang hikayat Melayu yang merujuk kepada sejarah Melayu sebagai model. Justru, hikayat Melayu bukan sahaja lahir sebagai dokumen budaya atau sastra, namun kelahirannya adalah amat penting kepada zaman dan keturunannya.